Itu dijelaskan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqalu antaziru hadzaini hatta yastaliha. Nabi ulang 3 kali, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Nabi bersabda, kata dia, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin dan buka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Allah ampun dosa setiap orang manusia selagi dia tidak syirik dengan Allah. Tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Khamis memang special Tuhan buat. Hari untuk ampunkan dosa hamba-hamba dia. Tetapi kata Nabi SAW, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan lelaki, melainkan 2 orang lelaki, yang kedua-dua laki-laki itu ada permusuhan. Fayuqal, maka dikata kepada laki-laki yang ada permusuhan ini, anziru hazaini. Allah kata dekat malaikat dia, nanti 2 orang ni hatta yastaliha, aku tak mau ampunkan dia sehinggalah mereka berbaik semula. Hari Isnin hari ni dengan hari Khamis, 2 hari ini hari Allah Subhanahu wa taala buat tawaran untuk ampunkan dosa hamba-hamba dia. Syarat untuk diampunkan dosa ialah manusia ini mesti bersih daripada 2 benda. Yang pertama, bersih daripada syirik. Maka mereka berhak untuk mendapat keampunan Allah. Yang kedua, mereka mesti bersih daripada permusuhan di antara sama-sama orang Islam. Kalau sekiranya dia ada permusuhan sesama orang Islam, Allah kata kepada malaikat yang menjaga soal rahmah ini, kata Allah, anziru hazaini, nanti sak dulu, 2 orang ni nanti sak dulu, hatta yastaliha, sehinggalah kedua-dua mereka berdamai dan berbaik semula, baru aku berikan keampunan aku pada mereka berdua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dijelaskan oleh Nabi SAW akan perkara yang demikian itu. Kata dia, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari dan mati, nescaya masuk neraka. Dan telah mengeluarkan oleh Muslim, dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Maka mengampun Allah Azza wa Jalla yang demikian hari itu bagi orang yang tidak syirik dengan Allah akan sesuatu, melainkan orang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu berdengki-dengki. Ini yang lain pula. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan oleh kamu akan 2 orang ini sehingga bersuluh ia. Dengki juga satu benda yang boleh menghalang manusia daripada mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata dia, dan pada suatu riwayat dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah akan suatu, melainkan seorang laki-laki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka dikata baginya, rantai olehmu akan segala 2 orang laki-laki ini sehingga bersuluh keduanya. Bersuluh maksudnya berdamai. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata akan saudara yang Islam lebih daripada 3 hari itu haram. Haram. Ni semua susah kita. Jenis berkelahi tak bercakap ni pun kerja kita.
Kemudian jenis dengki ni pun kerja kita. Ni semua nak jadi punca kita tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan syirik juga kerja kita. Tiga-tiga benda yang menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keampunan dia turun dekat kita ada pada kita. Masyarakat Melayu dengan syirik ni, Allahu akbar, Allah yang mengetahui. Bak percaya bomo ni habis. Cerita bab percaya bomo ni mai mengaji sampai lekang kulit kitab pun duk pi juga kat bomo ni. Nak kata tak reti, tapi tak apa yang nak buat. Dia nak pi juga. Pasal benda tu dah sebati elok dah dengan dia. Maka dengan kerana dia menghadiri nujum yang dilakukan oleh bomoh itu, maka dia sudah syirik dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja marah pada dia kerana syirik, bahkan ditahan ibadat dia selama 40. Allah sahaja yang mengetahui 40 tahun, 40 bulan, 40 hari atau 40 berapa tak tahu. Wallahu a'lam. Maka manusia yang nama Islam ini, manusia yang namanya serupa nama orang Islam ni, tak boleh nak elak diri daripada syirik. Dan manusia yang bernama Islam juga seolah-olah tak boleh lari daripada dengki. Hatta di kalangan alim ulama juga ada dengki. Hatta di kalangan tok-tok guru juga ada dengki. Hatta di kalangan sama-sama buat kerja untuk Islam juga ada dengki. Hatta di sama-sama golongan yang mengharapkan keredaan Allah juga ada dengki. Maka demikianlah manusia seolah-olahnya tidak boleh lari daripada sifat dengki ini. Sehingga akan dikatakan orang yang berdengki di antara satu sama lain itu diperintahkan supaya dirantai sahaja mereka itu, sehinggalah mereka berdamai di antara keduanya. Kata dia, ketahuilah bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata sesama orang Islam lebih pada 3 hari itu haram. Haram maknanya berdosa. Tetapi telah berkata oleh beberapa jamaah daripada ulama bahawa sesungguhnya ia daripada dosa yang besar, melainkan kerana uzur syar'i. Yang ni dia nak bagi tahu pengecualian. Dibenarkan kita pulau, dibenarkan kita tak bercakap dengan satu orang itu dengan kebenaran yang syar'i, kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti bid'ah atau fasik, dan jikalau ada tersembunyi sekalipun. Kita dibenarkan pulau tak bertegur dengan satu hamba Allah tu kalau sekiranya dia satu orang pengamal bid'ah yang sesat. Kalau sekiranya dia satu orang yang fasik, yang semua orang kenal kefasikan dia, maka kita boleh tunjuk kita tak suka dekat dia, kita tak mau bercakap dengan dia kerana fasik yang diketahui oleh umum masyarakat. Fasik teruk. Kalau masyarakat semua kata dia baik, tiba-tiba kita tak bercakap dengan dia, yang tu tak boleh. Tapi kalau semua masyarakat pun kenal dia fasik, tak boleh tinggal arak misalnya. Satu orang yang mudimul khamr, satu orang yang mengekalkan arak dalam hidup dia. Bukan orang cerita, bahkan siapa pun kalau nak tengok dia minum arak boleh pergi tengok. Senang-senang kita boleh tengok dia minum arak, senang-senang kita boleh jumpa dia dalam keadaan mabuk. Maka orang yang macam ini dianggap orang yang fasik. Maka orang yang macam ini kalau dipulau oleh orang Islam tidak jadi salah. Dia kata bermula dabitnya itu bahawa manakala kembali kepada membaiki bagi agama si hajir atau si mahjur, nescaya harus ia. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, maka tiadalah harus ia. Kita boleh pulau dia sehinggalah dia berubah, kembali kepada hidup sebagai orang Islam. Maka barulah kita bergui balik dengan dia. Maka itu tidak salah. Yang ni dalam fiqh dia panggil lita'dib, dia panggil. Kita pulau dia untuk ajak dia, untuk bagi dia reti bahawa kita tak berkawan dengan dia bukan kerana apa? Bukan kerana muka dia huduh, bukan kerana dia miskin, bukan kerana keduniaan, tapi kita